9 pelajaran hidup yang praktikal dari Sun Tzu Art of War. Pelajaran yang pertama, pilih medan perang anda. Siapa yang tahu bila harus bertarung dan bila tidak, dia yang akan menang. Dengan cara yang sama seperti yang dikatakan Sun Tzu, kita hanya boleh terlibat ketika kita mempunyai kelebihan yang jelas. Kita harus memilih pertempuran dalam kehidupan yang nyata. Seorang kanak-kanak mungkin berkhayal untuk menjadi pemain sukan profesional, ahli bomba, CEO ataupun presiden pada masa yang sama. Tetapi seiring bertambahnya usia, kita menyedari terdapat kekangan masa dan sumber untuk mencapai apa yang kita boleh capai. Oleh itu, kita harus tahu apa yang dapat kita capai dan di bidang mana kita akan paling berjaya memanfaatkan sepenuhnya masa dan sumber yang ada. Sun Tzu mengesyorkan agar para panglima tentera menghindari penyebaran pasukan kita terlalu banyak, kerana itu akan menjadikan tentera lebih lemah sepanjang masa. Begitu juga dalam karier kita, jika kita menyebarkan kemahiran kita terlalu banyak bidang, kita tidak akan dapat mengkhususkan di dalam apa pun. Ini bukan bermaksud mempunyai kemahiran yang pelbagai tidak akan membantu kita mendapatkan pekerjaan, tetapi kita harus memperbagaikan kemahiran kita dengan cara yang bijak. Dalam perniagaan, kita harus memilih pentempuran sepanjang masa, sama ada memilih antara cadangan projek, mengutamakan permintaan untuk rundingan semula, atau memilih bila untuk mencabarkan sejawat. Sebilangan besar kandungan dalam The Art of War mendedikasikan untuk memberi nasihat bagaimana memilih waktu dan tempat yang tepat untuk konflik kita berlaku. Ajaran Sun Tzu dapat diterapkan pada pertempuran peribadi seseorang dengan menolong kita menghargai bahawa peningkatan diri bukan hanya soal kehendak semata-mata. Apabila kita mempunyai tabiat baik yang ingin kita kembangkan atau kebiasaan buruk yang ingin kita singkirkan, ada baiknya kita meletakkan diri kita dalam keadaan yang baik yang akan mendorong kejayaan daripada menjadikan cabaran kita lebih sukar. Contohnya, jika kita ingin menurunkan berat badan, makan bersama rakan semasa memulakan diet tidak akan membantu. Begitu juga jika kita ingin menyelesaikan banyak pembacaan, rakan serumah yang malas dan mengganggu tidak akan menjadikannya mudah. Sun Tzu mengusyurkan mengikuti jalan yang baik, yang paling mudah. Sekiranya kita mempunyai banyak tabiat yang ingin kita bina, kita harus memulakan dengan tabiat yang paling mudah untuk dimulakan, dan bukannya berusaha mengubah hidup kita sekaligus. Sama seperti dari Feng Shui, Sun Tzu menggunakan metafor air yang mengalir melalui laluan yang paling sedikit halangan untuk menggambarkan tindakan yang optimal. Pelajaran kedua, kualiti keputusan adalah seperti gerakan helang yang tepat pada masanya yang memungkinkannya menyerang dan menghancurkan mangsanya. Sun Tzu berpendapat adalah penting untuk sangat berhati-hati dalam memilih masa untuk berhadapan dengan musuh kita. Walaupun memiliki strategi yang baik penting, namun situasi yang sesuai perlu diambil kira. Memiliki masa yang tepat bermaksud kita tidak akan teragak-agak untuk melaksanakannya. Kita tidak akan terburu-buru melainkan jika keadaan yang sesuai. Sebagai contoh, dalam pemasaran, penting untuk melihat apa yang berlaku di pasaran sebelum memasukinya dan terus mengikuti perkembangan yang terkini. Sun Tzu tahu bahawa masa adalah hakikat dalam peperangan. Dalam kehidupan nyata juga, penting bahawa setelah keputusan dibuat, ia harus segera dilaksanakan. Dalam industri teknologi China misalnya, syarikat perintis cenderung menekankan kepantasan pelaksanaan dan fleksibiliti organisasi untuk terus bertahan. Pelajaran ketiga, kenal diri, kenal musuh. Dikatakan bahawa jika kita kenal musuh kita dan kenal diri sendiri, kita tidak akan diserang dalam 100 pertempuran. Jika kita tidak kenal musuh, kita hanya kenal diri sendiri, kita akan menang satu dan akan kehilangan satu. Jika kita tidak kenal musuh dan diri sendiri, kita akan diancam dalam setiap pertempuran. Mungkin titik terpenting Art of War adalah maklumat itu penting. Sun Tzu berpendapat bahawa para jeneral harus mahir dalam percaturan ketenteraan dengan mengambil kira apa sahaja dan semua perkara yang dapat mempengaruhi hasil pertempuran.
bukan hanya sangat penting untuk mengetahui apa yang mungkin dilakukan musuh untuk memanfaatkan kelemahan, kita malah mengetahui kekuatan dan kelemahan masing-masing. Juga penting untuk mempertimbangkan faktor-faktor seperti persekitaran, cuaca dan semangat pasukan. Trend terkini dalam penggunaan data besar menunjukkan betapa pentingnya penyelidikan mendalam untuk kelangsungan dan kejayaan perniagaan. Dalam rundingan perniagaan, mengetahui sesuatu mengindahkan kita boleh menjadi sangat penting untuk meningkatkan kejayaan kita berkomunikasi dengan potensi pelanggan kita. Pelajaran keempat, memiliki peran yang unik. Semua peperangan berdasarkan penipuan. Walaupun petikan terkenal dari teks Sun Tzu ini terdengar menjengkelkan, tetapi mempunyai makna yang mendalam dalam dunia perniagaan. Sudah diketahui bahawa sangat mustahak untuk membezakan strategi perniagaan kita agar tampil unggul. Percaturan ketenteraan, Sun Tzu ingin jeneral mahir memasukkan perspektif unik sendiri sehingga tidak mampu dikesan musuh. Begitu juga jika peniaga melakukan kajian yang sama dengan pesaingnya, kekurangan perbezaan akan mengakibatkan kerugian keuntungan bagi kedua-dua syarikat. Kerana kedua-duanya akan fokus pada bidang pasaran yang sama, adalah penting dalam perjuangan untuk melakukan persiapan. Tapi jika kita benar-benar ingin menang, kita harus membuat persiapan dengan cara yang lebih luas atau lebih inovatif daripada orang lain. Pelajaran kelima, menyalahkan rancangan kita. Ketika kita dapat menyerang, kita mesti kelihatan tidak mampu. Ketika menggunakan kekuatan kita, kita mesti kelihatan tidak aktif. Ketika kita sudah dekat, kita harus membuat musuh percaya kita berada jauh. Ketika jauh, kita harus membuat musuh yakin kita sudah dekat. Sun Tzu percaya bahawa tidak cukup untuk memiliki rancangan yang unik, tetapi rancangan itu juga harus disamarkan dengan cara menipu. Sebagai contoh, jika seseorang jeneral merencanakan serangan dari sayap kirinya, dia harus mengelirukan musuh dengan menggunakan umpan di sebelah kanan, yang akan membuatnya seolah-olah serangan itu datang dari kanan. Sebaik-baiknya tentera juga harus sentiasa bergerak sehingga kelihatan tiada perancangan. Penipuan juga biasa berlaku dalam dunia perniagaan. Monopoli korporat yang besar selalunya akan mengambil langkah untuk kelihatan lebih kecil, sementara syarikat perintis yang kecil akan mendakwa kita mengubah dunia melalui keunikan inovasi kita, walaupun kita mungkin belum berada di tahap itu. Begitu juga jika cita-cita kita adalah untuk meninggalkan syarikat kita sekarang untuk memulakan perniagaan kita sendiri dalam industri yang sama, kita perlu membuat rakan kita percaya bahawa kita bergantung kepada pekerjaan kita. Sun Tzu juga mengusulkan agar kita membuat rakan sekerja kita berfikir bahawa perniagaan kita sedang dalam masalah sehingga kita akhirnya mencapai tahap di mana kita mengunggulinya. Pelajaran yang keenam, cara terbaik untuk menang adalah tidak berperang langsung. Memenangi 100 pertempuran bukanlah sesuatu yang hebat. Menundukkan musuh tanpa bertarung, itu yang terhebat. Dalam memerhatikan fakta bahawa peperangan sangat berisiko, Sun Tzu mencadangkan agar ahli taktik terbaik adalah kita yang mampu mengalahkan musuh dengan diplomasi atau cara lain. Dia mencadangkan jeneral harus berusaha merebut kota tanpa mengepung, mungkin dengan memaksa penduduk untuk menyerah dengan perang psikologi. Sun Tzu berpendapat bahawa untuk situasi apapun manusia mempunyai lebih dari satu alat yang ada, sehingga kadang-kadang perlu untuk melibatkan musuh secara konvensional. Konsep kepintaran berlaku untuk kehidupan nyata, bahkan lebih daripada yang berlaku dalam konflik ketenteraan. Kerana terkadang terdapat banyak peperangan, banyak pemenang di dalam dunia perniagaan. Contoh kempen Think Different Apple menggambarkan bagaimana syarikat boleh berjaya bukan dengan persaingan langsung, tetapi dengan membezakan produknya. Begitu juga dalam kehidupan peribadi, kita lebih cenderung berjaya sekiranya kita mencipta peluang pekerjaan kita sendiri daripada jika kita mengikuti jalan kerja yang normal dan lebih terjamin. Kembangkan kemahiran atau gabungan kemahiran yang tidak dimiliki orang lain. Oleh itu kita tidak perlu bersaing dengan sesiapa pun. Pelajaran nombor 7, perubahan membawa peluang. Di tengah kekacauan ada peluang. Menurut Sun Tzu, perubahan adalah salah satu faktor yang terpenting dalam menentukan hasil pertempuran. Sebagai contoh, Sun Tzu menekankan bahawa apa saja boleh berlaku dalam peperangan.
dan mencadangkan agar jeneral sentiasa bersiap sedia menghadapi keadaan yang terburuk, the worst case scenario. Namun satu-satunya cara untuk maju adalah dengan mengambil risiko yang tepat. Oleh itu, mereka yang tetap tenang dan berfikiran terbuka pada masa yang sukar berada pada kedudukan yang terbaik untuk memanfaatkan peluang ketika adanya ianya muncul. Dalam kehidupan nyata dan dalam perniagaan, seringkali orang tidak menyedari peluang yang hadir kerana kita sering bertekad melindungi diri dari perubahan. Perubahan tidak dapat dielakkan dalam industri apapun, dan cara terbaik untuk mempersiapkan perubahan adalah menjadi pendorong di sebalik perubahan itu. Fahami dan sedar tentang undang-undang atau peraturan baru, teknologi dan yang diperlukan masa kini, isu-isu sosial dan perubahan anggaran pelanggan yang akan mengungkap peluang yang harus diambil sekiranya perniagaan ingin maju. Pelajaran ke-8, kejayaan melahirkan kejayaan. Peluang berlipat ganda bila ia direbut. Sun Tzu menyedari bahawa momentum sangat penting untuk berperang. Perkara yang sama berlaku dalam peperangan, dalam perniagaan. Ketika Uber bersaing untuk menguasai pasaran dengan apps kereta api tempatan Didi Dash, Uber adalah kegemaran yang penting, yang jelas sebagai permulaan yang lebih maju dari segi teknologi, malah lebih baik. Ketua Pegawai Eksekutif Didi, Cheng Wei, yang dilaporkan sebagai penggemar sejarah ketenteraan, mengatakan CEO Uber Travis Kalanick bahawa satu hari nanti dia akan mengatasi Uber ketika keduanya bertemu pada tahun 2013. Walaupun pada masa itu dia jauh lebih kecil daripada Uber, Cheng Wei tahu bahawa satu hari nanti dia akan menang kerana dia harus melawan apps perjalanan tempatan yang lain sebelum dia mencabar Uber pula. Sesungguhnya setelah mengalahkan atau memperoleh semua perniagaan tempatan, Didi telah menjadi veteran berpengalaman di pasaran China dan tahu cara bertarung jauh lebih baik daripada Uber, sebuah syarikat yang berpengkalan di Amerika Syarikat. Rentetan kemenangan Cheng Wei menentang pesaing tempatan akhirnya membantunya mengalahkan Uber, walaupun kemampuan Uber untuk menandingi pergerakannya secara kewangan. Syarikat seperti Didi dapat membuat skala dengan cepat setelah mereka beroleh beberapa kejayaan dan momentum mula berubah. Begitu juga dalam kerjaya kita. Kadang-kadang tindakan kecil menjadikan bola salji dari kecil menjadi sesuatu yang lebih besar. Sebagai contoh, jika kita secara sukarela mewakili syarikat kita di sebuah persidangan, ini boleh menjadi hubungan dengan kenalan hebat yang memberikan kita pelanggan atau pekerjaan pada masa hadapan. Kadang-kadang hanya satu peluang untuk membuka pintu. Pelajaran ke-9, tiada siapa yang beruntung dari peperangan yang berpanjangan. Tidak ada contoh negara yang dapat keuntungan dari peperangan yang berpanjangan. Uber dan Didi dapat membuktikan kesan konflik yang berlarutan kerana kedua-dua syarikat membakar wang berjuta-juta dolar ketika bersaing antara satu sama lain. Sun Tzu menasihatkan bahawa yang terbaik adalah menyerang dengan berkesan dan cepat. Dalam dunia perniagaan, kita tidak mahu memerah sumber daya kita dengan menyerang pesaing apabila kita boleh melaburkannya untuk membangunkan masa depan kita. Dalam kehidupan peribadi juga, kita tidak mahu menunggu selama-lamanya untuk mengatasi masalah kita dan harus membuat kemajuan ke arah tujuan kita secepat yang mungkin. Adakah kita mempunyai idea untuk memulakan syarikat yang inovatif? Jangan tunggu sehingga tahun depan untuk membuat sesuatu berjalan, kerana orang lain yang mempunyai idea yang sama mungkin bertindak lebih awal dari kita. Salam Nusantara.